Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. 40 tahun berjuang dalam politik. Kali pertama saya berucap di WTC. Dalam tajuk yang diberikan kepada saya ini tentang ekonomi rakyat, saya cuba dalam masa yang tingkat ini dengan pantas untuk berkongsi inisiatif Payung Rahmah yang kementerian yang saya ini telah cuba untuk sampai kepada golongan sasar, iaitulah P40 dan juga golongan miskin tegar yang statistiknya berjumlah 126,000 dalam negara kita. Basic ekonomi, tadi sahabat saya saudara Wong Chen banyak menyentuh tentang makroekonomi. Saya mungkin menyentuh tentang di peringkat mikroekonomi, di mana inisiatif yang telah masuk kepada bulan yang ke-6 ini telah sedikit sebanyak membantu, dan kesan langsungnya adalah statistik yang diberikan tentang kesan penurunan inflasi harga makanan di luar menurun daripada 9.6% kepada 9.3%, yang pertama kali berlaku sejak Ogos tahun 2021. Saya menyusun jari 10. Usaha ini kecil dan sangat kerdil. Tetapi dengan upaya yang ada, kita cuba membantu rakyat dalam banyak pakej-pakej yang kita tampilkan. Ia bermula dengan bakul rahmah, jualan rahmah, ada pakej rahmah, ada menu siswa rahmah. Menjelang raya yang lepas dan sekarang ini ada pakej servis kereta rahmat. Dan insya-Allah hujung bulan ini, atas engagement yang saya buat bersama dengan beberapa syarikat insurans, akan wujud pula pakej insurans rahmat. Ini semua kita telah lakukan dengan penuh teliti, kerana ada pihak yang mempertikaikan adakah program ini sustainable or not, boleh kekal ataupun tidak. Saya menjawab dengan penuh rendah diri. Kekuatan kepada inisiatif Payung Rahmah inilah didukung oleh pemain-pemain industri yang willing to help. Yang di sinilah saya nampak walaupun falsafah shared prosperity itu dalam bentuk economy of scale boleh dibahaskan dengan lebih lanjut dengan program-program daripada rakan saya, Saudara Rafizi, Menteri Ekonomi, dan MOF sendiri. Tetapi apa yang mampu kita buat pada hari ini adalah bagaimana pakej-pakej ini telah dapat menyentuh golongan sasar. Sebagai contoh, ada 14,000 barangan keperluan asas rakyat yang rakyat dapat beli pada hari ini dengan diskaun dari 3% sehingga 50%. Seorang isi rumah kalau pergi ke hypermarket dan supermarket yang menjadi pemain industri, Maidin, Econsave, Ion Big, NSK, dan banyak lagi kalau saya nak sebut, 99 Speedmart, 20 barangan asas yang diperlukan oleh golongan B40 dan miskin tegar yang masuk dalam troli mereka itu, kalau tidak ada pemotongan ini, maka pembayarannya adalah lebih RM20 hingga RM25. Bermakna seorang isi rumah yang berbelanja dengan pakej ramah ini, maka dia dapat menjimatkan sekali berbelanja RM20 sehingga RM25. Ini kesan yang sangat besar kepada golongan isi rumah. Dia kecil, ya. Dia kecil, tetapi
saya pun tidak pernah menduga bahawa spill over daripada program ini telah menampakkan suatu yang saya anggap a light at the end of the tunnel. Suatu cahaya di hujung terowong di mana secara langsung ia membantu bagaimana ekonomi rakyat ini dapat dibantu dan dapat diterjemahkan dalam tindakan yang paling realistik dan tidak perlu memiliki falsafah ekonomi yang tinggi-tinggi. Itu mungkin nanti Menteri Keuangan dan Menteri Ekonomi, Menteri MITI akan menerjemahkan aspek yang lebih besar. Dan saya juga berbaki 1 minit lagi ini, saya melihat ekonomi rakyat ini ada punya masa depan yang begitu besar, di mana kita melihat dalam bidang franchise sebagai contoh. Dalam tahun 2022, nilai maknanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang franchise ini bernilai hampir 25 bilion ringgit Malaysia. Dan gig ekonomi yang akan kita tampilkan dengan wajah baru insya-Allah oleh KPDNK akan menyaksikan bagaimana sistem melalui proses digital ini akan dapat untuk menggerakkan ekonomi ini. Maknanya masyarakat tanpa ofis, tanpa mereka memerlukan kemudahan asas seperti mana biasa akan dapat menjadi jutawan dan mungkin menjadi bilioner melalui sistem yang akan kita bangunkan ini. Jadi doakan insya-Allah, saya dengan rasa rendah diri saya ingin menyatakan di sini bahawa kita telah dapat sedikit sebanyak menyentuh golongan yang paling asas ini. Dan insya-Allah dalam masa 1 bulan lagi Bakul Rahmah ini akan dapat mencapai sasar kepada 130,000 isi rumah yang akan kita santuni. Tuan-tuan sekalian, mungkin biasa kita sebagai wakil rakyat menyantuni rumah-rumah golongan yang sangat miskin. Boleh simpulkan? Ya. Jadi saya rasa saya pernah ada pengalaman ya, seorang isi rumah yang miskin tegar. Dalam bakul itu mungkin harganya RM100. Ini saya nak kongsi. Makcik yang kita bagi bakul ini mengatakan apa? Tuan, terima kasih. Boleh atau tidak saya minta tuan duduk sekejap? Saya kata, kenapa makcik? Saya nak bacakan doa untuk tuan. Ya. Mungkin bagi kita sedikit sardin, mihun, roti kosong itu mungkin tak ada apa-apa bagi kita. Tapi ingat, rakyat di luar sana menghargai usaha yang seperti ini. Kecil tetapi menyentuh, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub. Kita bagi tepukan gemuruh kepada beliau.